Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan perempuan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak teringanya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada kamu semua adalah sebaik-baik contoh ikutan, teladan kita. Jadi untuk mengikut Nabi SAW ini, maka tidak boleh tidak kita kena tahu sirahnya, kita kena tahu sunnahnya, dan kita kena tahu hadisnya. Kalau tidak, macam mana kita nak jadikan Nabi SAW itu sebagai ikutan kita, sedangkan kita tidak tahu menahu tentang baginda SAW. Itu menunjukkan bahawa hadis ini perlu dirujuk. Hadis ini mesti dipegang, tidak boleh ditolak. Jadi tak betul lah golongan yang anti hadis, yang tak mau pakai hadis. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah uswah, uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik, contoh ikutan yang terbaik. Macam mana kita nak tahu? Melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita adakan kuliah-kuliah, pengajian-pengajian hadis ini. Alhamdulillah di masjid kita ini malam Rabu malam Rabu ini kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah kepada kitab Riyadhus Salihin. Kitab ni ada 2 jilid. Ada dijual di Jertih kita ni, di Galeri Hidayah ada. Ya. Tapi tak ada lagi diterjemahkan hasilnya. Tak, yang terjemahannya tak ada. Tak ada di sini. Ada ke tak ada diterjemahkan, wallahu a'lam. Tapi kitab ini adalah kitab yang sangat baiklah. Kerana kitab Riyadhus Salihin itu adalah kitab hadis yang sangat tersohor di seluruh dunia, dan kitab syarahnya dikupas dalam konteks mazhab Syafi'i ialah kitab Nuzhatul Muttaqin. Di samping kita juga merujuk kepada Dalilul Falihin. Ada 4 jilid kitab Dalilul Falihin. Juga kitab syarah Riyadhus Salihin oleh Syekh Al-Utsaimin juga. Baik. Dan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi Kitabut Taubah, taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hadis yang ke-21, hadis yang ke-9 dalam bab taubat, hadis yang ke-21 dalam kitab Riyadhus Salihin. Hadis ini agak panjang, satu muka, 2, 3, 4, 5, 6 muka tuan-tuan dan puan-puan. Kita kurang pasti sama ada kita boleh tamat, kita boleh habiskan pada malam ini ataupun tidak. Hadis ini mengenai kisah siapa? Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kisah taubat Ka'ab bin Malik, kebenaran, kejujuran, ketulusan taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, kita baca. Wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik wa kana qaida Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiya
Perawi hadis ini ialah Abdullah bin Ka'ab bin Malik, ya. Abdullah ni adalah pemimpin, orang yang memimpin orang tak nampak, itu maksud pemimpin kepada Ka'ab radhiyallahu anhu, diri daripada kalangan anak-anaknya, ya, anak dia yang berkhidmat dengan dia, tukang pimpin. Kenapa? Kerana Ka'ab bin Malik ni akhirnya buta mata dia. Buta mata dia. Jadi pengajaran kita yang sihat ni boleh jadi buta. Terutama di zaman-zaman kita sekarang ini. Buta apa tuan-tuan dan puan-puan? Buta kencing manis. Kena jaga-jaga. Jaga-jaga. Ya, boleh mata kita boleh jadi buta. Akhirnya Ka'ab bin Malik ni buta dan dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh anak dia yang bernama Abdullah. Dia nak pergi ke mana? Nak pergi ke masjid, nak pergi ke pasar. Maka Abdullah ni lah tukang pimpinnya. Ya. Itulah guna anak. Orang-orang di zaman sekarang di barat, anak-anaknya kalau dah 18 tahun merdeka. Yang pimpin kalau buta, anjing je lah. Kena kurang berkesan. Tak berbunyi. Qala, siapa yang berkata ni? Abdullah berkata, sami'tu Ka'ab bin Malik ataupun Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bercerita tentang ceritanya sendiri ketika beliau tidak turut serta bersama pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar untuk berperang, dinamakan perang Tabuk. Tabuk ni tuan-tuan dan puan-puan sepadan dengan Jordan, di hujung Saudi tu, sepadan dengan Jordan, jauh juga dengan Madinah ni, 800 km dari Madinah. Dan peperangan ini kita nama dia Ghazwah, sebenarnya tidak berlaku pertempuran, ya. Berlaku pada tahun 9 Hijrah, bulan Rejab. Apabila orang-orang Arab yang berada di sana mendengar Nabi SAW ini, tenteranya tidak berjaya dalam misi perang Mu'tah, dibawa balik oleh Sayyidina Khalid ibn Walid kerana pasukan musuh yang terlalu besar, tidak setara setanding. Maka mereka mula berani berpakat-pakat dengan kerajaan Romawi Timur, Bizantium, untuk menyerang Madinah, sekat kemarahan Islam. Rasulullah SAW nak dihapuskan. Maka Rasulullah SAW ambil satu tindakan apa? Proaktif. Nah, Rasulullah SAW siapkan satu bala tentera yang terbesar dalam sejarah peperangan Nabi SAW. 30,000 tentera dan 10,000 pasukan berkuda. Ada 30 dan 10,000-nya adalah pasukan berkuda. Itu yang terhebat dalam sejarah peperangan di zaman Nabi SAW ni. Dan bergerak ke Tabuk. Bergerak ke Tabuk. Perang ini adalah antara perang yang terakhir yang disertai oleh Nabi SAW. Sangat penting, ya. Perang ini sangat penting bagi Nabi SAW. Qala Ka'ab bercerita, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qatt illa fi ghazwati Tabuk, ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ghira Quraisy hatta jama'a Allah ta'ala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Ka'ab menyebut, dia kata, aku tidak pernah miss peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam apa juga peperangan yang
disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ini Ka'ab bin Malik terlepas. Bagaimana ceritanya? Nanti kita akan baca. Kecuali juga dia kata, aku turut tidak serta dalam peperangan Badar, Ghazwatu Badar, ya. Badar ni satu tempat antara Madinah dengan Makkah, peperangan yang sangat suhur ni, ya. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu, tapi dalam perang Badar ni tak ditegur, tak dicela orang yang tidak ikut, kata dia Ka'ab. Sebab itu dia kata dia tidak takhalluf. Dia tidak, orang kata, membelakangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar ni. Dia kata inna ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisy. Dia kerana dalam perang Badar ni, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar tu bukan untuk berperang. Dia untuk tahan kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan balik daripada Syam lalu di Madinah. Kerana orang-orang Quraisy di Makkah ini, mereka bermaharaja lela, rampas harta umat Islam di mana? Di Makkah. Dan dia buat modal niaga bawa ke Syam. Dan kafilah perniagaan itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Jadi Nabi SAW keluar bawa para sahabat yang dalam 300 lebih tu, ada yang kata 313, nak pergi sekat kafilah Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ni dapat tahu lebih awal, dia lalu ikut laut. Maksudnya ikut tepi laut. Dia tak lalu di situ. Jadi selamatlah. Selamat daripada bertemu dengan rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar untuk menahan mereka. Dan berita itu sampai kepada orang Quraisy. Orang musyrikin Quraisy kumpulkan tentera dalam lebih kurang 1000 orang, lengkap bersenjata. Di pertengahan jalan dia dapat berita Abu Sufyan telah selamat, tapi mereka meneruskan juga untuk berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu di lembah Badar ni. Dengan berlaku kecamuk perang, akhirnya tewas kumpulan musyrikin, tentera musyrikin Mekah tewas. Kerana walaupun tentera Islam ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia keluar bukan untuk berperang, ada katanya bawa pelepah tamar saja, maklumlah bukan nak berperang, ya, bukan keluar untuk berperang, tapi dibantu oleh para malaikat. Dan siapa yang terlibat dalam peperangan Badar ni, sahabat, adalah termasuk sahabat-sahabat yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walau apa pun kesalahan dia. Artinya apa? Secara umumnya sahabat-sahabat yang terlibat dengan perang Badar ni dijamin syurga. Secara umumnya, ya. Sebab itu para sahabat yang terlibat dalam perang Badar ni, mereka berbangga meletakkan namanya Al-Badri di hujung tu. Artinya yang turut serta dalam perang Badar. Ranking para sahabat yang kita biasa sebut, mula-mula siapa yang paling hebat? Selepas Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, kemudian 3 Khulafa Ar-Rashidin yang selepasnya, kemudian 6 orang, campur 4 orang di atas tu, 10 orang yang dijamin syurga. Kemudian ni para sahabat yang turut serta dalam perang Badar, kemudian para sahabat yang turut serta dalam perang Uhud, kemudian para sahabat yang turut serta dalam Bai'atul Ridwan ataupun Bai'ah tahta syajarah. Ada 1400 orang lebih kurang. Tu dia punya ranking para sahabat tu. Jadinya dalam perang Badar ni tidak dicela siapa-siapa yang tidak ikut. Kenapa? Kerana bukan keluar untuk berperang. Sehinggalah Allah SWT temukan mereka dengan musuh mereka tanpa janji terlebih dahulu. Maksudnya apa? Tanpa pakat. Tanpa apa orang kata, ini boleh kita katakan bukan secara kebetulan, tapi tanpa ada persediaan yang cukup untuk perang, tiba-tiba berlaku perang itu.
Wa laqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabati hina tawasaqna 'ala al-islam wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin wa in kanat badrun adhkara fi an-nasi minha. Ubay bin Ka'ab ni, dia kata apa? Aku telah bersama menyaksikan sama-sama Lailatul Aqabah, bai'atul Aqabah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam itu. Apabila kami telah bersaling berjanji, bersumpah setia untuk mempertahankan Islam, dan tidaklah aku sukai bagiku lebih daripada aku menyukai lebih apa ni orang kata, dan lebih aku sukai daripada perang Badar. Ni Ka'ab kata apa? Aku lebih suka keadaan aku berada bersama-sama dengan ahli-ahli Bai'atul Aqabah ni berbanding dengan perang Badar. Walaupun tak turut perang Badar, tapi Ka'ab bin Malik masih lagi tetap suka melebihkan Lailatul Aqabah tu ataupun Bai'atul Aqabah tu. Kenapa tuan-tuan perempuan? Dalam Bai'atul Aqabah ni dia ada sumpah setia, berjanji untuk mempertahankan Islam, mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 kali berlaku Bai'atul Aqabah ni dalam musim haji. Orang setelah 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Madinah, di Makkah, mari orang-orang siapa? Orang-orang Ansar, orang-orang Madinah mari bersumpah setia untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'ab bin Malik ni turut serta. Dalam Bai'atul Aqabah yang kedua tu ada 75 orang. 75 orang Aus dan Khazraj, ataupun orang Khazraj dan Aus, orang-orang Ansar, orang Madinah yang keluar pada malam-malam hari tasyrik tu tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam atas bukit. Dan mereka bersumpah setia untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'ab bin Malik ada turut serta di situ. Ini yang dibanggakan oleh Ka'ab bin Malik. Dia kata aku turut serta dalam perjanjian itu. Artinya perjanjian Aqabah ni pada Ka'ab bin Malik, dan sebenarnya memang pada kita pun sebenarnya lebih besar daripada peperangan. Kenapa? Kerana peperangan itu salah satu daripada makna bai'ah tu. Walaupun dia kata Badar itu adalah lebih diingati pada manusia daripada Bai'atul Aqabah. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Wallahi, tak apa, kita baca dulu. Dan cerita aku, kisah aku ini, kata Ka'ab bin Malik, ketika aku tak ikut turut serta dalam peperangan Tabuk itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa aku ini tidaklah lebih kuat sebelum ini dan tidaklah lebih mudah daripada sebelum ini. Ketika aku mana tidak turut serta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan itu. Maksudnya ni siapa? Maksudnya Ka'ab bin Malik ini, waktu dia tidak ikut turut serta dalam peperangan Tabuk ni, nak kata macam mana, sebelum ini dia tidak jadi orang kata apa ni kata, susah nak terjemah. Waktu perang Tabuk itu Ka'ab bin Malik ni sihat walafiat. Sebelum ini pun tak macam itu, maksudnya. Dan Ka'ab bin Malik waktu tak ikut peperangan Tabuk ini, dia lebih mudah sebenarnya, lebih mudah, lebih mewah daripada sebelumnya. Begitu maksud dia. Tuan-tuan faham? Wallahi ma jama'tu qablaha. Ni cerita dia, ya. Rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Demi Allah, dia kata, aku sebelum ni aku tak boleh nak kumpulkan kedua kenderaan sekalipun. Kecuali waktu perang Tabuk tu aku boleh kumpul 2 kenderaan. Maksudnya apa? Kalau kuda, boleh beli 2 kuda. Boleh beli seekor lagi. Atau kalau unta, beli seekor lagi unta. Memang Ka'ab bin Malik ni sebenarnya dah bersedia untuk turut serta dalam perang Tabuk ni. Dia beli kenderaan lain lagi seekor untuk turut serta dalam perang Tabuk. Jadi waktu itu
keadaan Ka'ab bin Malik ni lebih mewah, lebih mudah, lebih senang, lebih kuat, lebih sihat daripada sebelum dia. Baik. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilka al-ghazwatu faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin shadidin واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كبيرا أو كثيرا فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد. Ni tuan-tuan dan puan, apa cerita Ka'ab ni, dia kata, dan tidaklah Nabi SAW itu bila dia nak keluar pergi berperang, melainkan Nabi SAW akan sembunyikan berita itu, hajatnya, akan sembunyikan ke mana mereka nak keluar, ke mana mereka nak pergi, perang dengan siapa, bagaimana dan sebagainya. Nabi warra ni daripada tauriah, tuan-tuan dan puan-puan, bukan Nabi tipu. Nabi tidak pernah menipu. Tapi warra ni tauriyah. Tauriyah ni kita bagi satu jawapan yang mungkin orang itu akan terkeliru dengan permainan bahasa kita. Dia tak tipu. Tak, macam ada satu cerita, dia lari, orang tu lari, dia kejar, mari orang di belakang seorang bawa pedang, dia tanya, ada nampak tak orang lari tadi ni? Bawa pedang, dia nak bunuh. Jadinya orang yang menjawab ni tadi, dia alih, dia terlangkah setapak ke tepi atau ke belakang. Dia kata, waktu saya duduk sini tak nampak. Itu tauriah. Tonton je lah tauriah ni. Dia bukan tipu. Ada yang tak jelas, ada yang keruk-keruk muka tu. Tauriah, tauriah. Dia nampak orang dia kejar. Orang tu bawa pedang. Ya. Dia kata, orang tu tanya, ada nampak orang lari ni tak? Dia pun langkah ke belakang sikit. Satu langkah ke belakang. Dia sebut, sewaktu saya di sini, saya tak nampak. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Betul tak kenyataan dia? Betul. Tapi apa yang orang tu faham? Dia tak nampak permainan tu, kan? Seni tu. Dia tak tipu. Tapi orang tu dia faham, dia sudah faham apa? Memang tak nampak ni. Padahal dia kata waktu duduk sini, betul lah. Duduk yang nampak tadi duduk depan selangkah. Hak ni duduk, ya? Tu dia panggil tauriyah. Ni Nabi SAW ni akan menggunakan tauriyah waktu nak pergi perang. Ini kebijakan, strategi Nabi SAW. Ya tak? Kalau beritahu ke, bocor lah. Kita bukan tahu. Dalam ramai-ramai itu adalah yang menyamar, adalah spy, adalah mata-mata, jasus dan sebagainya. Buat laporan selalu. Tapi Nabi SAW dalam peperangan ini, ya, Nabi berterus terang. Kita nak ke Tabuk, kata Nabi SAW. Kenapa? Nak berhadapan dengan tentera Romawi Timur, Byzantium. Bukan calang-calang ni. Khabarnya mereka sudah menyediakan antara 40,000 hingga ke 100,000 bala tentera yang nak menyerang Madinah ni, menyerang Nabi SAW. Jadi Nabi ambil keputusan untuk pergi berhadapan di tempat sana. Kalau nak berlawan, jangan berlawan di gelanggang sendiri, pergi ke gelanggang orang. Baik. Itu keputusan yang dibuat oleh Nabi SAW. Fi harrin syadidin. Pada waktu panas yang terik, kemarau waktu itu sebenarnya panas. Ya. Di Madinah panas, di Tabuk lagi panas, tuan-tuan dan puan-puan. Di Tabuk itu boleh sampai 46 darjah Celsius, 50 darjah Celsius biasa. Di negara Arab ni. Lepas tu musim-musim panas ni, orang Arab, Teluk dan sebagainya mari bercuti di Jordan. Duduk beberapa bulan di Jordan. Ada rumah dia di Jordan sana. Kenapa? Panas.
50 darjah Celsius ni tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan. Kita ada berapa? Kita berapa sini? Panas-panas ke? Paling panas? 36. Tak sampai tak? Ha? Paling panas tu 34. Ini sampai 50 darjah Celsius. Ya. Saya waktu di Karachi dulu pun, bila mati elektrik tak boleh tidur. Naik atas bumbung, keluar. Panas. Baru di Karachi. Baik, kalau di negara Arab sejuk, di Tabuk sejuk, sampai di bawah negatif, ya. Di Tabuk ni. Maka Nabi SAW terpaksa sebut secara terus terang untuk persediaan itu. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan, dan mereka akan menempuh permusafiran yang jauh, perjalanan yang jauh. Kita sebut berapa kilometer? 800 kilometer merentas padang pasir ni tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bukannya dengan bas, bukannya dengan ni. Saya pernah naik bas merentas padang pasir Isfahan di Iran dari Quetta. Saya daripada Karachi ke Quetta, Quetta ke Isfahan, Isfahan ke Tehran, Tehran ke Istanbul, Istanbul ke Amman, ikut jalan darat. Merentah padang pasir tu, Masya Allah, panas. Setiap setengah jam, pembantu driver akan bawa air bagi pada, setiap kali setengah jam. Panas. Kawan saya tu dah sesak nafas, muka dia merah padam. Saya ingat nak mati dah. Merentas padang pasir. Itu naik bas, tuan-tuan dan puan-puan. Ini naik apa? Naik kuda dan kelai. Baik. 800 km sebulan perjalanan ni. Bukan sebulan, semua sekali termasuklah sebulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Tabuk tu. 10 hari di mana? 10 hari di Tabuk. Mungkin dalam 10 hari balik, 10 hari pergi. Wa mafazan, dan akan merentasi apa? Padang pasir yang tidak ada air, bumi yang tidak ada air. Mafazan ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan yang tengok kamus, mafazan innalil muttaqina mafaza. Maksudnya sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mendapat kejayaan. Bukan kejayaan di sini tuan-tuan dan puan-puan. Mafazan ni disebut mafazan sebenarnya mafazatan. Sebenarnya mafazatan ni ialah bumi yang tidak ada air, kering kontang. Disebut mafazan tu sebagai orang kata nak bagi lembut bunyi bahasa dia, ya, pada makna dia kontra. Baik. Wastaqbala adadan katsiran, dan akan bertemu dengan satu bala tentera yang sangat besar. Fajalla lil muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berterus terang tanpa tauriah lagi kepada orang-orang Islam amrahum, tentang urusan mereka nak keluar pergi perang ni. Liyata'ahhabu uhbatan ghazwihim, supaya orang Islam itu bersiap sedia untuk pergi perang ni susah ni. Fa akhbarahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu ke arah mana mereka akan menuju. Mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bawa bala tentera yang sehebat itu, besar. Maka keluarlah kabilah-kabilah Arab, orang-orang Arab, semua para sahabat semua siap bersedia dan sebagainya. Untuk apa? Untuk keluar pergi perang ke Tabuk ini. Masing-masing bawa lah semampu mungkin. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, orang yang paling banyak sekali mengorbankan harta dia dalam peperangan ni. Dia orang kaya, orang besar, orang kaya, jutawan. 900 ekor unta dia bagi derma, infak, sedekah. 900 ekor unta tuan-tuan dan puan-puan. Banyak mana harta Sayyidina Uthman ni? 100 ekor kuda. 200 tu lengkap dengan kelengkapan dia. 200 ekor unta dengan package dia sekali. Ada para sahabat yang bagi 10 ekor unta yang muatan dengan makanan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang ni, apa yang kamu tinggalkan kepada keluargamu wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar jawab, Allah dan Rasul. Orang dalam perang ni habis, berhabisan. Sayyidina Abu Bakar
Mari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi separuh daripada harta dia, dan para sahabat yang lain bagi sekadar atau bukan sekadar, semampu mungkin. Ada yang miskin-miskin itu bagi segantang tamak. Ini ada cerita nanti. Segantang tamak saja bagi, pasal tak ada yang lain. Sampai orang munafik olok-olok ke Allah, segantang tamak aja berapa sen. Mereka kerjanya ialah memperolok-olokkan. Kerjanya apa? Provokasi umat Islam, hasut umat Islam supaya jangan menderma, jangan berinfak, jangan pergi perang itu. Dahlah mereka tak nak pergi. Itu orang munafik pada zaman itu. Maka para sahabat berhabis-habisan dalam perang ini. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa sebut ke mana arah perang kita, perang umat Islam waktu tu. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun, dan orang Islam yang turut serta dalam perang itu ramai. Wala yajma'uhum kitabun hafiz, dan tak boleh sehingga kan tak tercatat dalam catatan senarai tentera. Yuridu bizalika ad-diwan, ada catatan para tentera yang turut serta dalam mana-mana peperangan tu. Qala Ka'bun, Ka'ab berkata, faqalla ar-rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Maka adalah orang-orang yang mahu menguzurkan diri, maksudnya tak turut serta dalam peperangan itu, dan mereka menyangka bahawa itu akan tak dapat diketahui oleh sesiapa pun, kecuali kalau turun wahyu yang beritahu, ni fulan bin fulan ni tak ikut serta, ni fulan bin fulan ni tak ikut serta dalam perang. 30,000 tuan-tuan dan puan-puan, nak kira macam mana tu? Ramai tu. Kalau ada hak menyelit memang tak dapat dikesan. Ramai yang menyangka begitu. Maka orang munafik ambil kesempatan. Baik. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabatis thimar wa zilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melancarkan peperangan itu, artinya ketika mana? Ketika buah-buahan tengah nak masak, tengah mengkar-mengkar nak masak itu. Wazilal, dan waktu itu apa? Rimbun, rendang, pokok-pokok. Sedapnya duduk bawah pokok. Ni tak? Ada anak air sikit, letak kursi malas, baca novel sambil-sambil makan buah-buahan. Allah, sedapnya lah. Begitulah lebih kurang khayalan kita. Tak? Tapi begitulah Ka'ab kata. Baik. Fa ana ilaiha as'ar, aku cenderung ke arah itu, kepada apa? Kepada apa? Teduh dan buah-buahan ini, minat sangat, suka sangat, santai-santai. Fatajah haza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri dan juga orang-orang Islam bersama dengannya, masing-masing mempersiapkan perbekalan, persenjataan untuk itu. Wa tafiqtu aghdu likai atajahhaza ma'ahu fa arji'u wa lam aqdi syai'a, maka aku pun juga bersiap, bersedia, bersedia untuk bersiap-siap. Maka aku kembali, bersedia untuk bersiap-siap balik rumah, walam aqdi syai'a, aku tak buat persiapan pun. Dah ada niat, dah bersedia, okey, balik nak siap ni, nak kemah ni, balik-balik tak buat pun. Wa aqulu fi nafsi, dan aku katakan kepada diriku, pada jiwaku, ana qadirun ala zalika idza arat. Alah, mudah ini, bila-bila masa aja boleh siap. Ambil itu, capai ni apa semua, lompat naik atas kuda, jalan, siap, kata dia dalam hati dia.
falam yazal zalika yatamada bi, maka berterus-terusanlah hak perasaan begitu. Dia kata bila-bila masa boleh siap, berterus-terusanlah ada dalam hati dia. Dia kata hatta istamarra bin nasi al-jiddu, maka manusia waktu itu tentera Islam semuanya dah bersiap sedia, bersungguh-sungguh untuk bertolak ni. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpagi-pagi pada waktu itu bertolak. Wal muslimuna ma'ahu, dan orang Islam yang lain juga turut bersama dia. Walam aqdi min jihazi syai'a, aku tak siap lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tentera dah bertolak, aku tak siap lagi. Pasal apa? Duduk bertangguh-tangguh. Ni tuan-tuan dan puan-puan, penyakit bertangguh ni. Jangan tangguh-tangguh. Jangan waktu-waktu mudah. Mudah je tu. Enteng je tu. Boleh siap serta merta. Lama-lama hak tu capai, hak anu tak siap lagi, hak ni tak siap lagi, orang dah pergi. Summa ghadawtu faraja'tu wa lam aqdi, maka aku pergi dan balik, walam aqdi syai'a, tak bersiap juga. Falam yazal zalika yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazu fahamamtu an artahila faudrikahum faya laitani fa'alt. Maka berterus-terusanlah mari hak tu. Tak apa, baru lagi keluar tu, sekejap lagi aku pergilah. Begitu. Ya. Orang Islam dah keluar, dah bertolak. Maka aku niat, aku akan turuti jejak mereka di belakang, dan aku pasti akan dapat kejar. Faya laitani fa'alt, maka alangkah baiknya kalau aku buat apa yang aku niat dalam hati tu. Punya dia tak buat juga. Dalam bertangguh-tangguh, rehat-rehat barangkali tu, lambat-lambat nak pergi ni, tapi tak siap-siap nak pergi. Alah nanti nak pergi, boleh kejar tu lagi. Alah baru 1 kilo, baru 2 kilo tu, balik-balik tak siap juga. Ni ni tuan-tuan dan puan-puan, apa tu? Yalah,